Hai, Assalamualaikum. Okey, selamat datang cikgu ucapkan kepada semua yang baru datang, yang dah lama datang pun cikgu ucapkan selamat datang ke channel Cikgu Putra. Okey, baiklah. Yang mana baru datang dan tak pernah datang ke channel ni, cikgu harap awak tengok dekat bawah ni ada button like kan. Okey, awak boleh tekan button like. Kemudian awak boleh terus komen, nak request, nak tanya soalan dekat ruangan komen supaya cikgu boleh tahu dan cikgu boleh balas. Okey, kemudian awak boleh tekan button subscribe. Subscribe channel cikgu supaya cikgu lebih semangat untuk menghasilkan video-video perkongsian yang akan datang. Tapi yang paling penting di sini ialah tolonglah share bahan-bahan cikgu ni kepada semua orang yang awak kenal supaya semua orang sama-sama dapat manfaat, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, jadi seperti biasa pada kali ini cikgu nak awak semua lihat kepada paparan yang cikgu dah sediakan pada awak, iaitu hari ini cikgu nak kongsi dengan awak tentang tajuk kata kerja aktif tak transitif. Okey. Tajuk ni adalah sambungan kepada perkongsian sebelum ni, iaitu kata kerja aktif transitif. Okey. Cikgu ulang Sebelum ni cikgu kongsi dengan awak transitif. Kali ni cikgu kongsi dengan awak tak transitif. Sikit je beza dia, ada tak. Kali ni kita tengok apa tu tak transitif. Jelas? Okey, so kita tengok tajuk kata kerja aktif tak transitif terbahagi kepada dua, iaitu berpelengkap dan tanpa pelengkap. Jelas? Ada dua sahaja, berpelengkap dan tanpa pelengkap. Jelas? Okey, Alhamdulillah. So, kita pergi tengok satu persatu. Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Apa itu berpelengkap? Cikgu tunjukkan pada awak contoh. Cikgu ambil contoh satu ayat, iaitu berdiri. Okey, kenapa cikgu ambil contoh ni? Okey, berdiri adalah kata apa? Yes, kata kerja. Okey, adik berdiri di tepi pintu. Okey, berdiri adalah kata kerja. Adik adalah subjek. Okey. Manakala di tepi pintu ini kita panggil dia sebagai pelengkap. Okey. Kenapa? Pelengkap ini perlu hadir selepas kata kerja untuk menerangkan perihal kata kerja. Adik berdiri di tepi pintu. Sekiranya ayat dia adik berdiri, so ayat tu tak sempurna dan tidak difahami. So perlukan pelengkap untuk menerangkan perbuatan berdiri itu. Jelas? Okey, baik. Kita tengok lagi contoh yang seterusnya supaya lebih jelas. Okey, cikgu kongsi satu lagi contoh seterusnya, iaitu tinggal. Awak lihat tinggal ini sebagai apa? Kata kerja. Jadi, Umar tinggal di Kelang. Di Kelang ini kita panggil dia pelengkap. Kenapa panggil pelengkap? Kerana dia menerangkan kata kerja tinggal. Umar tinggal. Tinggal di mana? So, tinggal di Kelang. Okey, jelas? Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, iaitu memandu. Okey, memandu ni kita panggil dia sebagai kita panggil dia sebagai kata kerja. Memandu adalah kata kerja. Ayah memandu. Sekiranya ayat kita sampai sini saja, ayah memandu, ayat kita tergantung. Jadi kita perlukan ayat sokongan dengan berhati-hati. Ayah memandu dengan berhati-hati. Jadi ayat yang di belakang ini kita panggil dia sebagai pelengkap. Jelas? Ayat di belakang tu sebagai pelengkap. Kalau tanpa hadir pelengkap, ayat ini tak sempurna. Jelas? Alhamdulillah. Jadi kita tengok seterusnya perkongsian cikgu, iaitu kata kerja aktif tak transitif. Kali ni beza dia tanpa pelengkap. Tanpa pelengkap maksudnya tak ada ayat di belakang kata kerja tu. Belakang kata kerja ni dah tak ada ayat sebab dia tanpa pelengkap. Tengok contoh. Contoh yang pertama, cikgu tunjuk pada awak, iaitu
kata kerja bangun. Kata kerja bangun. Semua murid bangun. Ada tak ayat dekat belakang? Tak ada. Kenapa? Sebab ayat ini dah cukup kuat. Ayat ini dah cukup sempurna dan orang dapat faham ayat tu dengan jelas. Seterusnya, cikgu bagi contoh yang kedua, iaitu tidur. Tidur ini kita panggil apa? Tidur ini kita panggil kata kerja. Okey, abang masih tidur. Tidur. Ada tak ayat dekat belakang ni? Ada tak? Tak ada. Kerana ayat tidur ni, kata kerja tidur ni dah difahami. Kan? Tak perlu kata ataupun ayat untuk menerangkan tidur tu macam mana. Okey? Jelas? Seterusnya tengok contoh yang terakhir, iaitu menyanyi. Menyanyi kita panggil dia, apa dia? Yes, kata kerja. Alia sedang menyanyi. Tak ada penerangan di belakang. So, ini namanya ayat kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Kenapa? Semua ayat ni dah cukup sempurna, dah cukup kuat, dah cukup mudah dan senang orang faham. Jelas? Okey, kalau jelas, sekarang ni cikgu nak awak sama-sama tengok buku teks awak. Ini adalah buku teks awak. Pergi pada halaman 34, iaitu bawah tajuk tata bahasa kelasku inspirasiku. Hadif menulis sepucuk surat kepada rakannya untuk menceritakan perihal kelasnya. Dekat bawah ni ada alamat Hadif, tarikh, ni format surat tajuk dia, ayat dia macam ni. Menemui sahabatku Anding yang berada di Sarawak. Saudara, apa khabar? Diharapkan saudara dan keluarga sihat selalu. Saya dan keluarga sihat-sihat sahaja di sini. Saudara, tujuan saya menulis surat ini adalah untuk berpesan, bertugas, berehat, bersin, berharap, bercerita. Yes. So, adalah untuk bercerita tentang kelas saya. Selepas bercerita, ini kata kerja kan? Tentang kelas saya. Jadi, ini berpelengkap. Kenapa? Ada ayat penerangan selepas bercerita. Kelas saya telah dipilih sebagai kelas terbersih untuk bulan ketiga berturut-turut. Semuanya berkat kesungguhan murid-murid yang bertugas untuk membersihkan kelas. Setiap hari, guru bertugas akan memeriksa kelas kami. Markah diberikan berpandukan kriteria yang ditetapkan. Oleh sebab itu, kami akan segera membersihkan kelas selepas berehat. Guru kelas saya selalu apa? Berpesan. Selalu berpesan supaya kami sentiasa menjaga kebersihan. Tempat yang berhabuk menyebabkan kita bersin. Bersin kata kerja kan? Di belakang dia ada tak? Dah titik. So, bersin adalah kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Yang tadi kita baru belajar. Untuk mengelakkannya, kami sentiasa mengelap tingkap. Akhir kata, saya berharap agar saudara dapat menceritakan aspek kebersihan di sekolah saudara. Semoga kita akan bertemu lagi dalam warkah seterusnya. Sekian, terima kasih sahabatmu Hadif. Jelas? Ini aktiviti pada halaman 34. Jangan risau. Di akhir video ini, cikgu akan sertakan link dekat bawah, bahagian description. Klik see more. Di bawah tu kita ada link tugasan. Cikgu akan upload tugasan ini dalam Google Form dan awak boleh jawab di sana. Faham? Jelas? Alhamdulillah. Kalau dah jelas, dah belajar elok-elok tadi, dah tengok latihan. So cikgu rasa itu dah cukup untuk sesi perkongsian kali ini. Jadi akhir kalam daripada cikgu, jangan lupa tekan like, tengok komen, baca komen, tulis komen dekat bawah, kemudian tekan subscribe channel Cikgu Putera
Kemudian jangan lupa sharekan bahan-bahan ni kepada ramai lagi orang supaya dekat luar sana ramai lagi orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian kita kali ni. Okey, akhir kala daripada cikgu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.